Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, aku Afif Azman. Terima kasih kerana menonton video di dalam YouTube channel aku. So untuk video pada kali ini, kita nak bincang macam mana nak kira premium leasehold ataupun berapa yang kita kena bayar untuk lanjutkan tempoh pajakan ataupun leasehold kita. So jom. Okey, di bawah kanun tanah negara dan juga kaedah-kaedah tanah negeri, korang boleh mohon untuk memiliki tanah. So, kalau permohonan korang untuk memiliki tanah tu lulus, pihak berkuasa negeri akan berikan tanah tu pada korang dan juga diorang akan berikan surat hak milik. So, surat hak milik ni apa? Surat hak milik ni lah yang biasanya kalau kita faham ataupun kita panggil grant. Sebenarnya tak semua surat hak milik tu adalah grant. So korang jangan risau pasal surat hak milik, grant dan sebagainya ni, sebab aku akan kongsikan dan aku akan jelaskan nanti berkenaan surat hak milik, grant, pajakan dan sebagainya dengan lebih detail sekejap lagi. Okey, bila korang dah dapat tanah ni, pihak berkuasa negeri akan bagi dalam bentuk pajakan. Dan pajakan ni dalam tempoh biasanya 60 ke 99 tahun. Tapi ada juga yang aku jumpa 999 tahun. Sebelum surat hak milik tu dikeluarkan, korang kena bayar premium kepada pihak berkuasa negeri. Apa tu premium? Yang ini yang kita nak bincang sebenarnya. Okey, premium ni dia berasaskan penilaian tanah yang dijalankan oleh JPPH. Dan setiap negeri berbeza mengikut kaedah-kaedah tanah negeri masing-masing. So bila korang dengar pihak berkuasa negeri diberi dalam tempoh 60 tahun, 99 ataupun ada kes yang 999 tahun, korang jangan risau. Status freehold dan leasehold dia hampir sama, sebab korang kalau membeli hartanah yang status dia leasehold, korang tetap mempunyai hak untuk duduk sepanjang tempoh pajakan tersebut, dan juga bila tempoh pajakan tu dah tamat, korang ada hak untuk mendapatkan pembaharuan. So benda ni macam permohonan lah. Ada kes yang kerajaan tak sambung, ada kes yang kerajaan sambung. Tapi mengikut yang aku tahu dan setakat hari inilah, minta maaf kalau salah, tapi rasanya untuk residential tak ada lagi yang kerajaan tak sambung. Untuk rumah lah, contoh korang beli rumah tu status leasehold, setakat hari ni tak ada lagi rumah yang tak disambung untuk sambungan tempoh pajakan tu. So far jangan risaulah, leasehold dengan freehold lebih kurang juga. Dan kalaulah kata korang risau, leasehold ni kerajaan boleh ambil balik tanah tu, sebenarnya freehold pun kerajaan ada hak untuk ambil tanah korang di bawah Land Acquisition Act ataupun Akta Pengambilan Tanah. So sama juga, leasehold kerajaan boleh ambil, freehold pun kerajaan boleh ambil, lebih kurang je. Okey, sebelum kita pergi lebih details dan lebih teknikal, aku nak bagi korang satu gambaran yang mudah untuk korang faham. Sewa, pajakan dengan pegangan bebas lah, ataupun sewa lease dengan freehold ni kan. Okey, sewa ni apa-apa yang kita, of course korang dah tahulah sewa tu macam mana, konsep sewa. Apa-apa yang tidak melebihi 3 tahun, itu kita panggil sewa. Ini kita refer kanun tanah negara lah. Jadi kalau tak melebihi 3 tahun kita panggil sewa. Tapi kalau melebihi 3 tahun kita panggil pajakan ataupun lease. So that's why kalau korang beli rumah yang status leasehold selama 99 tahun, itu pajakan lah, sebab kita macam menyewa pada kerajaan dalam tempoh yang panjang, iaitu 99 tahun. Kalau freehold pula, kita kalau dalam bahasa dia in perpetuity ataupun selama-lamanya. Kita bolehlah duduk dekat tanah tu selama-lamanya tanpa perlu membayar premium. Cuma again macam aku bagi tahu tadi, kerajaan still boleh ambil untuk kalau dia nak ambil untuk public purpose dan sebagainya, dia boleh ambil. But of course itu satu cerita lain lah. Okay, jom aku share dengan korang macam mana cara kita nak kira berapa yang korang kena bayar bila tempoh pajakan korang dah tamat, ataupun tempoh pajakan korang belum tamat lagi tapi korang nak renew, berapa yang korang kena bayar. So aku bagi dua reference dekat sini. Yang pertama untuk negeri Selangor, dan yang kedua untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lah.
Dan setiap negeri berbeza, korang kena refer kaedah-kaedah tanah negeri masing-masing. Formula dia untuk Selangor, 1/4 kalikan dengan 1/100 kalikan dengan market value per square feet, kemudian kalikan dengan leasehold yang korang dapat tu, contohnya 99 tahun, tolakkan dengan berapa yang masih ada. Contohnya masih ada lagi, let's say 30 tahun. Baki tu 99 tolak 30 kalikan dengan land area ataupun land size. Dan kat Selangor ada offer dalam rebate 30%. So kalau korang dapat rebate 30% tu, korang boleh kalikan lah dengan that rebate. Tapi tak semestinya dapat Okey, seterusnya formula untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur, 1/4 kali dengan 1/99 kali dengan market value per square feet kali dengan leasehold tolak baki yang masih ada kali dengan land area. So aku akan tunjukkan dengan korang contoh calculation dia macam ini. Okey, ini adalah contoh untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur punya calculation lah, macam yang aku tunjuk kat korang ni. Kita ambil contoh rumah teres 2 tingkat yang keluasan 753 square feet. Pada 2011, ianya dijual dengan harga RM160,000 pada 212 per square feet. Okey, kita tengok pula 2021, let's say lah owner nak menjual pada harga RM370,000 dengan harga 491 per square feet. Okey, masa tu dah 10 tahun. Beli 2011, nak jual 2021. So pajakan daripada 99 dah jadi 89 lah baki dia. Okey, kita ambil kiraan ni, kita convertkan. Cuba kita kira dia punya keuntungan, dan aku dah siap calculatekan lah untuk korang. Dia beli RM160,000, dia bayar premium sebanyak RM9,243 sahaja untuk top up balik baki tu. Dia akan jadi 99 tahun semula, dan dia jual pada RM370,000. So keuntungan kasar dia, ini kita tak kira calculation untuk cukai dan sebagainya. Keuntungan kasar saja ialah sekitar RM200,000, 757. So kalau korang rasa rugi tak untuk beli leasehold ni? Okay, seterusnya aku nak share dengan korang pemahaman pasal title ataupun surat hak milik tadilah. Okey, kalau korang tengok dalam surat hak milik ni ada dua, satu pejabat tanah dan satu lagi pejabat pendaftar. Nak mudah, satu pejabat tanah yang dekat daerah masing-masing tu, dan satu lagi pejabat PTG, pejabat tanah dan galian di, kalau setiap negeri satulah. Okey, bila korang dapat hak milik ataupun title tu, korang akan dapat sama ada qualified title ataupun final title. Qualified title ni adalah hak milik sementara lah. Final title ni adalah hak milik tetap. Maksudnya dia dah ukur halus. Kalau hak milik sementara ni dia belum detail lagi kiraan saiz dia. Bila korang dah dapat hak milik tetap ataupun final title ni, korang dapat kiraan yang tepat. Okey, di bawah qualified title ada freehold dan ada leasehold. Dan di bawah freehold ataupun leasehold ni, kalau korang tengok dekat title korang akan nampak dia tulis HSM, iaitu hak milik sementara mukim. Okey, kalau kita tengok pula dekat final title, ada juga freehold dan ada juga leasehold di bawah final title. Dan kalau freehold, dia akan tulis Geran Mukim ataupun GM. Kalau leasehold, dia akan tulis Pajakan Mukim ataupun PM. See, tak semuanya title tu adalah geran. Contohnya kalau dia leasehold, dia sebenarnya dia bukan geran, dia pajakan. Tapi kalau dia freehold, dia dikira sebagai geran. Okey, kalau tengok pula title kita di bawah pejabat pendaftar ataupun PTG, sama juga dia akan ada qualified title dengan final title. Qualified title ni dia belum ukur halus lah. Qualified title ni dia belum ukur halus. Final title ni dia dah ukur halus.
Okey, di bawah qualified title pun sama, ada freehold, ada leasehold. Di bawah final title pun sama, dia ada freehold, dia ada leasehold. Okey, kalau kita tengok, kalau dia masih lagi hak milik sementara, kalau korang tengok dekat title korang ataupun surat hak milik korang, dia tulis hak milik sementara, tu maksudnya dia belum ukur halus lagi. So kalau kita tengok, kalau freehold dengan leasehold di bawah qualified title, dia tulis hak milik sementara daftar, HSD. Okey, kalau kita tengok di bawah final title, kalau freehold dia akan tulis geran ataupun GRN. Kalau di bawah leasehold dia akan tulis pajakan negeri ataupun PN. Okey, kat sini paling mudah korang tengok, kalau dekat title korang ataupun surat hak milik korang dia tulis HSM ataupun GM ataupun PM, korang boleh dapatkan maklumat ataupun carian di pejabat tanah daerah tu sendiri. Contoh kalau Pontian, pergi Pontian lah. Okey, kalau pejabat pendaftar ataupun PTG, kalau title tu ataupun surat hak milik tu dia tulis HSD, GRN ataupun PN, korang boleh pergi ke, contoh kalau kat Johor, dekat Nusa Jaya. Benda ni agak confuse sikit pada orang yang tak biasa. Contohnya rumah dekat Kota Tinggi tapi dia punya title HSD, kenalah pergi PTG Nusa Jaya, bukan pejabat tanah Kota Tinggi. Okey guys, so kesimpulannya, yang ini yang paling ramai lah orang tanya, kah patut aku membeli status freehold ataupun leasehold, ataupun patut ke aku elakkan leasehold ni? So korang dah tengok calculation pembayaran premium yang of course pada aku fair. Kalau korang beli, kemudian waktu tempoh nak jual tu, kalau korang perlu renew premium tu, korang masih lagi mendapat keuntungan. Dan of course kalau aku ada option di kawasan sekitar tu antara freehold dengan leasehold, kalau sebelah-sebelah, of course aku akan belilah freehold. Kalau rumah tu di dalam satu taman, sebelah sini adalah freehold, sebelah sini adalah leasehold, so of course aku akan ambil freehold lah. Dan compare apple to apple, maksudnya rumah yang sama dan sebagainya. Tapi let's say kalau di kawasan sekitar tu memang tak ada freehold, yang ada cuma leasehold, pada aku tak ada masalah. Sebab bila sampai tempoh dia 99 tahun tu nanti boleh renew macam biasa. And of course mungkin masa tu aku dah tak ada lagi lah, aku akan pass kepada anak cucu insyaAllah. Dan okay, aku lupa nak cakap, the best part, kalaulah korang tak menjual hartanah tersebut, bila contohlah nak tamat 99 tahun dan korang nak bagi pada waris, nak serah pada waris, korang tak perlu bayar pun sebanyak calculation premium tu. Korang cuma perlu bayar dalam anggaran sekitar RM1,000 sahaja dan korang akan dapat sambung semula 99 tahun. RM1,000 je. Tapi korang akan dalam title ataupun surat milik tu akan diletakkan caveat pendaftar yang mana korang tak boleh jual hartanah tu lah. Kalau nak jual, korang kena bayar premium macam biasa, bayar balik dengan kiraan yang sepatutnya korang kena bayar lah. Tapi kalau korang tak nak, just nak bagi pada keturunan, sambung anak cucu dan sebagainya, top up RM1,000 je untuk dapat sambungan balik pajakan 99 tahun. So kalau korang beli hartanah untuk duduk sendiri, pada aku tak ada isu. Dan kalau korang beli investment pun, biasanya dalam tempoh 5 ke 10 tahun investor akan jual. Korang tak perlu renew pun dan korang boleh jual. Maksudnya baki ada lagi 89 tahun pajakan, korang boleh jual tanpa perlu tambah ataupun bayar premium untuk top up balik 99. Okay, so itu je kot. Kalau ada apa-apa yang aku tertinggal dan ada yang korang tak faham, dan ada juga yang korang nak minta aku share kan dan sebagainya, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah aku akan cuba perbaiki lagi cara aku menyampaikan apa-apa perkongsian dan juga video aku. And of course jangan lupa untuk subscribe dan like lah kalau korang suka. Dan even satu subscribe tu pun aku sangat menghargainya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.